Bilik berkat di Mekah, wujudkah? Memang ada orang tanya saya, benarkah di Mekah ada bilik berkat? Bagi yang tak tahu, bilik berkat ni adalah bilik untuk suami isteri tidur bersama. Al-maklumlah, sampai Mekah Madinah kadang-kadang kena share bilik. 9 orang, 4 orang, semua lelaki, perempuan pun sama. Maka bila dah 47 hari duduk dekat sana, maka jika suami isteri nak tidur, mereka boleh sewa hotel, tapi mahal lah dekat sana hotel. Maka tabung haji ada sediakan bilik berkat. Okey, sebelum tu saya nak share lah satu kisah. Kisah kali ini agak sulit, baca untuk suami isteri sahaja. Kisahnya, ada seorang ustazah cerita waktu bertugas jaga jemaah haji, dapat panggilan telefon dari seorang lelaki yang sedang menangis. "Puan, saya terpancut air mani ketika tawaf. Adakah haji saya rosak?" Ustazah tu tanya, "Ada isteri ikut pergi haji tak?" Katanya ada. Ustazah tu tanya lagi, "Ada guna bilik berkat tak?" Katanya isteri tak nak, malu. Tiba-tiba ustazah tu pula menangis sebab dia bertugas tinggalkan suami 2 bulan di Malaysia dan faham masalah lelaki yang bila air mani penuh dalam testis, maka perlu dilepaskan sama ada melalui jima' atau mimpi atau nafsu syahwat dilemahkan melalui puasa atau dikurangkan makan. Jadi alkisahnya, bila lelaki normal yang berjimat 2 ke 3 kali seminggu tiba-tiba pergi haji selama 40 hari, isteri pula tak nak guna bilik berkat sebab malu, maka emosi lelaki pun tak stabil. Maka timbullah kisah benar waktu tawaf, tiba-tiba tegang selepas kain ihram bergesek waktu tawaf. Sebab waktu ihram mana ada pakai seluar dalam, dan bila bergesek-gesek dengan wanita dari pelbagai negara, pelbagai warna kulit, dan wajah mereka tak tutup waktu tawaf, tak boleh tutup wajah, maka 7 pusingan tawaf tu dekat sejam bersesak dengan macam-macam perempuan. Maka tak pelik ada kisah lelaki perkawalan. Na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari ujian nafsu syahwat. Maka ustazah nasihat. Ustazah tu bagi tahulah, sebenarnya air mani keluar ketika tawaf, haji tak rosak, tapi tawaf tu batal. Tak perlu bayar dam. Hukumnya berdosa dan kena bertaubat. Maka nasihat saya lah pada isteri yang faham suami masing-masing yang jimat 2 ke 3 kali seminggu di Malaysia, maka di Mekah ni janganlah malu guna bilik berkat. Bantulah emosi syahwat suami agar dapat sempurnakan haji dengan tenang. Rujuk sejarah, sebelum Nabi Muhammad SAW pakai ihram untuk pergi haji, Nabi telah berjimat dengan semua isterinya. Maka sunnah sebelum pergi haji, lepaskan syahwat di tempat yang halal. Nabi juga ada pesan pada sahabat yang pergi haji, tak bawa yang buat haji tamattu' sebelum pergi ke padang Arafah. Tapi ada sahabat Nabi bantah. Kata sahabat, kita keluar sebagai haji, kita hanya menginginkan haji, tapi Nabi suruh buat haji tamattu'. Haji tamattu' ni haji bersenang lenang lah. Maknanya dia boleh buka pakaian ihram dia dan dia boleh berjimat dengan pasangan sebelum tiba hari pergi ke Arafah tu lah. Jadi kata sahabat ni, kita keluar sebagai haji, kita hanya menginginkan haji, tapi Nabi suruh buat haji tamattu'. Sedangkan jarak antara kita dengan Arafah tinggal 4 malam, dan baginda membenarkan kami untuk bersama dengan isteri-isteri kami. Adakah kita akan datang ke Arafah sementara kemaluan baru sahaja menitiskan air mani? Kata-kata itu telah sampai ke telinga Rasulullah SAW. Baginda pun bersabda, "Adakah kamu akan mengajarku tentang Allah, wahai kaum muslimin? Kamu sudah mengetahui bahawa aku adalah orang yang paling bertakwa
paling jujur dan paling baik di antara kamu. Lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kamu. Sesungguhnya aku, kalau tidak terlanjur membawa sembelihan, pasti aku sudah bertahalul seperti apa yang kamu lakukan. Dan kalau aku boleh mengulang apa yang telah aku lakukan, tentu aku tidak akan membawa hewan sembelihan. Bertahalullah kamu. Maknanya Nabi tak buat haji tamattu' lah, Nabi buat haji kiran, haji ifrad, selain daripada tamattu'. Maka Nabi kata kalau lain kali dia pun nak buat haji tamattu' juga. Maka sahabat bila mendengar kata Nabi, insaf, lalu mereka pun potong rambut untuk bertahalul dan telah balik ke kemah bersama isteri masing-masing. Jadi kembali kepada hari ini, bila hari Arafah dah dekat, bagi mereka yang buat haji tamattu', tabung haji ada pesan agar jangan buat umrah sunat banyak-banyak, takut penat sebab tenaga banyak nak pakai ke Arafah. Sila berehat dan bertenang. Selain itu, tabung haji juga ada sediakan bilik berkat. Bilik berkat ni adalah bilik untuk suami isteri bersama, sebab kadang-kadang suami isteri ni duduk dalam bilik yang berasingan, berkongsi bilik dengan lelaki mungkin dalam 4 orang sampai ke 9 orang perempuan pun sama. Maka bila mereka nak bersama, tabung haji ada sediakan bilik berkat. Saya dapat tahu ada yang buat bilik berkat sendiri dengan bincang bersama kawan sebilik untuk kosongkan bilik ikut jadual, terpulang rezeki masing-masing. Saya ni ramai geng pakcik dalam bilik, maka saya pilih bilik berkat je lah. Akhir kata kepada suami isteri yang malu walau air dah naik kepala hingga air menitis waktu tawaf, ingatlah pesan Nabi, pada kemaluan setiap orang di antara kamu itu ada sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami melepaskan syahwatnya, yakni mencampuri isterinya, itu mendapat pahala? Baginda menjawab, benar. Bukankah kalau dia meletakkannya di tempat yang haram dia berdosa? Demikianlah pula jika dia meletakkannya di tempat yang halal, maka dia mendapat pahala. Adakah kamu menghitung kejelekan sahaja tanpa menghitung kebaikan? Allahu Akbar. Jadi berjimat itu sedekah. Sedekah di tanah suci ni ganda 100,000 pahala. Maka janganlah malu ajak pasangan anda bersedekah di bilik berkat. Akhir kata, pesanan kepada yang belum pergi haji, doa dan niatlah pergi haji bersama pasangan. Pergilah waktu muda, dan jika malu nak tulis nama waktu guna bilik berkat, tulis je nama abang kereta mayat. Sebab bantu orang bersedekah juga dapat pahala.